KPM. Woi, penat juga jadi ahli belas sabit merah ni. Tolong orang ke sana ke sini. Tapi tak apa. Banyak pahala. Betul tak kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazris. Kita akan belajar apa antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh badan unit beruniform tersebut. Dan seperti biasa, nampak tak ini logo apa? Logo pengangkap? Mana nampak logo pengangkap? Ya, bukan. Ini kan logo Bulan Sabit Merah Malaysia. Itu yang kita nak belajar hari ini. Dan seperti biasa nak tahu siapakah guru hari ini? Dengar kata cikgu tu ada kat dalam ni. Nak tahu? Jom akan pergi tengok cikgu apa yang akan mengajar kita semua. Cikgu! Cikgu keluar cikgu! Tanpa membuang masa lagi, jom kita panggil Cikgu Murugan. Cikgu Murugan? Oh, dia main sorok-sorok pula hari ni. Yeay! Apa khabar Cikgu? Sihat. Akmal cari saya di mana Akmal? Cikgu, tadi saya cari cikgu dekat ni, dekat belakang ni. Cikgu tak ada pun, cikgu pergi mana tadi? Saya pergi tanam pokok. Pokok? Pokok Yes. apa cikgu? Nampak tak pokok-pokok di situ? Oh. Bulan Sabit Merah yang tanam pokok-pokok tu. Oh, patut ada nama Cikgu Murugan kat situ. Okey cikgu, seperti biasa cikgu, sejarah yang cikgu nak kongsikan kepada kami untuk episod kali ini. Silakan cikgu. Okey, Akmal dah tengok banyak benda. Betul. Dalam Bulan Sabit Merah. Ada Yap. aspek-aspek sejarah, buku, pengarah, pengasas. Betul. Semua kita dah lihat. Yap. Hari ini ada satu komponen yang sangat penting, iaitu Jawatan Kuasa 5. Jawatan Kuasa 5 dibentuk selepas buku Henry Dunant yang bertajuk Memories of Solferino dikeluarkan. Okey. Okey, ingat, mesyuarat pertama Jawatan Kuasa berlima adalah pada tahun 1863, Okey. di mana buku Henry Dunant keluar pada tahun 1863. Mereka baca buku tu macam Akmal baca, saya baca, mereka Jawatan Kuasa 5 tu baca. Okey. Dan mereka dapati ada banyak cadangan dalam buku tu yang harus disampaikan kepada orang ramai. That's why buku tu sangat popular. Dan Jawatan Kuasa 5 itu bermesyuarat pada 9 Februari 1863. Okey. Dan mesyuarat kedua, Akmal, dibuat pada 17 Februari 1863. Alright. Ingat, waktu tu mereka sudah membentuk jawatan kuasa tu kepada Jawatan Kuasa Antarabangsa Perawatan Mangsa-Mangsa Cedera. Dan jawatan kuasa itu terdiri daripada General Henry Dufour, Alright. Ketua Terus Angkatan Tentera Switzerland, Henry Dunant, Okey. John Henry Dunant, Gustav Meunier, Dr. Theodore Meunier dan Dr. Louis Appia. Itulah 5 orang. Nanti orang Google tengok gambar dia dalam internet, you can see. Okey. Apakah tujuan mereka menubuhkan ini? 5 orang ni telah mengkaji buku yang Akmal baca tu, A Memory of Solferino. Tengok, hebat. Aish. Baca bab terakhir ada cadangan. 5 orang ini duduk bersama-sama mengkaji cadangan-cadangan tersebut. Okey. Tujuannya ialah untuk merealisasikan cadangan untuk kebaikan orang ramai, kesejahteraan penduduk dunia. Cadangan pertama ialah membentuk pasukan perubatan atau pasukan bantuan dalam masa medan perang, di medan perang. Okey. Memberi perkhidmatan bantuan so that mangsa yang cedera, kita tak kisah dia ni negara mana apa, tak kisah, asalkan yang cedera, bantuan akan sampai dari negara neutral untuk memberi perkhidmatan kemanusiaan dan menyelamatkan nyawa askar-askar yang cedera di medan perang. Thank you so much cikgu. Okey, itu sedikit mengenai sejarah Bulan Sabit Merah. Dan hari ini cikgu, kita nak belajar apa cikgu? Biar saya teka cikgu.
hari ini mesti ada kena-mengena dengan balutan. Yes, balutan. Aha, Very tapi good. balutan apa cikgu? Itulah. Tekan Akmal ni. Dekat-dekat dah sampai. Oh, nak sampai tapi dia macam lari sikit. Lari sikit je, tak apa. Kita alignment tu kita betulkan. Okey. Akmal, hari ni cikgu nak tunjuk you balutan anggota atas. Balutan anggota atas. Apa definisi dia cikgu? Oh, very simple. Kita tengok definisi untuk keseluruhan balutan. Asalkan balutan, kita ada definisi yang sama. Ya. Definisinya ialah mengurangkan pergerakan dan mengelakkan keadaan bertambah buruk. Kecederaan tu kita kekal apa yang ada. Bila dah balut, jangan gerak. Okey. Satu lagi, kita kena faham tujuan dia kita balut. Number one, mengurangkan pergerakan. Dan masa yang sama, apabila balutan dah siap Akmal, mangsa akan rasa selesa dan sakitnya berkurangan. Dah cedera, kita ikut keselesaan dia bila kita balut, mangsa akan rasa leganya. Sakit tu ada, tapi beransur-ansur berkurangan dengan balutan itu. Itulah Akmal, kita dah kenal sejarah, kita dah tengok definisi, kita dah tengok tujuan. Jenis-jenis. Dan jenis-jenis balutan kita akan lihat dalam segmen yang seterusnya untuk memudahkan kita mengenali setiap balutan, cara mana nak buat. Pada masa yang sama kita dapat melihat fungsi balutan tersebut pada kecederaan mangsa. Okey Akmal? Okey. Cikgu cakap saya punya line semua tau. Macam tu saya nak bagi tahu. Okey, kita berhenti rehat selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Aduh. Cikgu, ada orang paling batu cikgu. Berdarah cikgu, berdarah. Tolong balut cikgu, tolong balut cikgu. Pandai Akmal berlakon Dia kata ini berlakon. Cikgu. Tengok audience. Tak ada apa pun. Dia kata dia kena batu lah, kena baling lah. Akmal. Ya cikgu. Call the real patient. Siapa? Siapa lagi? Tak nak lah cikgu. Asyik dia je cikgu. Kekal dan tengok tu. Bila saya cakap tak nak, dia masuk. Saya cakap tak nak, dia masuk. Cuba kalau saya cakap nak, dia keluar tak? Nak. Sama juga lah. Okey, sekarang ini kita nak masuk ke jenis-jenis balutan yang mana seperti biasa kita ada the one and only bro, nama dia. Mangso. Nama dia Mangso. Mangso. Okey. Mangso okey hari ni. Ada sakit apa-apa? Nanti siapa suruh bersuara? Okey, jadi cikgu, tanpa membuang masa lagi, jom kita nak tunjukkan kepada mereka semua jenis balutan. Silakan cikgu. Akmal. Ya. Sebelum I nak sentuh mangsa, berdoa? sanitize. Oh, sanitize. Tak salah berdoa. Kenapa cikgu? Sanitize. Okey. Seperti biasa kita masih lagi kan cikgu kan memeragi COVID-19. Kita kena sentiasa cuci tangan dengan sanitizer sebab kita nak pegang mangsa kan. Bagi mangsa sikit. Mangsa pun nak. Dia ambil lepas tu dia buat sendiri. Macam dah biasa. Okey cikgu. Jenis-jenis balutan ni cikgu kan. Dia kain ni kita pakai jenis kain apa cikgu? Ini bagi saya satu kainan. Okey, silakan. Ini adalah kain ando. Okey, kita pakai kain anduk Kain ando. Mal pegang di sini. Boleh cikgu? Okey. Kain ando ini dibuat daripada kain berlacu. Okey. Kain berlacu Kalau dalam keadaan kecemasan, apa saja kain yang bersih boleh digunakan. Akmal, sekarang mangsa dah ada. Okey, kita kena guna tahap yang sebetulnya supaya penonton di rumah dapat melihat proses membuat ando besar. Okey. Mula-mula sekali kita sampai ke lokasi, kenalkan dirilah, siapa kita dan sebagainya. Okey, cik jangan takut, saya Ali Bulan Sabir akan bantu. Okey. Kita juga jangan asyik buat je balutan. Kekemasan perlu diambil kira. Akmal, Ya. bagi tahu saya apakah formula untuk balutan patah? Cikgu, kenapa suka bagi soalan-soalan yang senang saya nak jawab cikgu? Wow, senang Senang. DRI. Okey, tak apa. Audience di rumah, Akmal dah nyatakan formula. Ya. D for don't move. Mhm. C for pergerakan. Don't Betul. move. Jangan bergerak keterlaluan. Ya. D. R for rest. Rest. Mampu. Betul. I for immobilize. Inilah baru
langsung tidak ada pergerakan. Okey, ini kain nandonya. Kita membuat andaian. Akmal pegang sekejap. Boleh? Tak ada masalah. Kita buat andaian tangan kanan mangsa patah. Okey, tengok. Saya lakukan D. Mangsa pegang sendiri macam ni. Okey. Dia kena rest, selesa keadaan. D, don't move. R, rest. C, tadi dah don't move, sekarang R, rest. Ampu. Okey. Ini kena mangsa buat sendiri. Okey, slowly. Mangsa buat sendiri. Nampak? Selesa. Kita tengok wajah dia, kita tahu adakah mangsa mengalami kesakitan. So, pergerakan kita mestilah slow. Kain nando, thank you Akmal. I letak di bahagian, anda nampak tak? Bucu. Ini puncak ni bertemu dengan siku. Okey. Slowly saya masukkan di dalam ni. Okey, keliling leher. Ini adalah bucu dia. Bucu dia kita bawa ke depan. Okey, letak di sini. Alright. Cikgu tolong cikgu, saya nak terbang angin kuat cikgu. Jangan, cikgu. Relax. Cikgu ni tak layan saya lah cikgu. Relax. Mangsa di depan Akmal. I kena layan mangsa. Oh, okey. Okey, sekarang saya sedang buat buku sila. Okey, kita pusing sikit mangsa. Okey, nampak tak? I sedang buat buku sila. Kiri atas kanan, kanan atas kiri. Okey. Dan buku sila ini selari dengan telinga. Ni selari dengan telinga dan kita simpan ekstra tu ke dalam ni. Lepas tu kita collar ni kita bagi turunkan. Okey dah. Kemas di sini. Okey. Seterusnya kita kemaskan lagi. Okey. Ini kita tarik. Kita bagi dia nampak 2 atau 3 jari kuku. Ini adalah untuk sekiranya aliran darah tidak kemas, tidak lancar, perubahan yang dialami oleh kuku akan menjadi indikator. Okey, bahagian ini kita akan pulas di sini. Okey, perhatikan di sini. Saya pulas Pintal. Okey, pintal di sini. Okey, slowly. Lepas tu kita masukkan ke dalam. Seterusnya Akmal, saya nak tunjuk balutan nombor 2. Boleh? Boleh cikgu. Boleh tak? Boleh, segitiga cikgu. Pandai dia budak ni. Masih menggunakan, pegang jap. Masih menggunakan kaedah D, R, I. D for don't move, R for rest, I for immobilize. Okey? Tengok anda segitiga. Anda segitiga selalunya patah tulang selangka. Patah tulang selangka, collarbone. Okey, collarbone patah tulang selangka. Ando besar, patah di lengan. Ini ando segitiga. Ando segitiga patah, kita gunakan ando segitiga je sekiranya mangsa mengalami patah tulang selangka ataupun di bahagian lengan pun is not the issue. Okey, boleh digunakan. Okey, D, don't move. Okey, mangsa dah don't move dah. Macam ni je. Next is R. R ialah apa? Rest. Ampu. Kita gerakkan mangsa. Okey, slowly ya. Slowly. Pegang pada siku. Segitiga ni dah pegang pada siku. Nampak? Tahap ketiga adalah kita perlu gunakan I. I kita perlukan kain ando. Kain ando. Thank you. Okey. Seterusnya, tangan yang menyokong tadi itu kita keluarkan. Okey. Kita keluarkan. Kita masuk ke dalam kain ando slowly. Sebab mangsa akan menjerit kesakitan kalau kita buat kasar-kasar. Okey? Dapatkan. Okey? Saya nak tunjuk di bahagian belakang. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Tetapi, ingat jangan buat buku sila di sini. Salah. Kenapa? Kerana, very good. Akmal, pandai tangkap. Kalau buku silanya dibuat di sini, apabila mangsa dibaringkan di ambulans ataupun di pengusung nanti, ini akan memberi kurang selesa kepada mangsa. Oleh yang demikian, kita buat buku silanya di sini. Atas bahu selari dengan telinga. Okey. Itu dia cikgu Itulah fungsi ando segitiga. Tiga. Peranan dia sangat besar. Sangat membantu. Okey?
Akmal boleh? Boleh cikgu. Boleh tunjuk satu lagi tak? Cikgu, boleh. 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 Setuju Akmal Okey, let's go. Kesian. Ini biar kekalkan. Saya nak tunjuk balutan kepala. Kain nando ni banyak fungsi. Dia boleh ikat, boleh balut, menahan pendarahan, menutupi luka. Okey, di sini andaikan mangsa mengalami kecederaan di kepala. Kita gunakan konsep 2C. C. Konsep 2C. Clean. Curah air. Curah air dah clean. Kita dah belajar dulu Cikgu. dalam topik pendarahan. Okey. Tuang ni cikgu. Okey. Basah. Ini air ya. Kita Okey. tuang saja. Cikgu tak kena tu. air. Janganlah basah dia nanti. Okey. Kita tuang dan membersihkan. Okey. Seterusnya, C kedua, cover. Itulah saya gunakan tangan saya 2C. Okey, dah clean. Okey, no benda asing. Kita letak. Okey, mangsa tolong pegang. Okey. Para pelajar, tengok. Kain nando. Alright. Tengok dia punya puncak. Puncak berada di mana? Bawah. Puncak bukan di atas. Kita letak di bawah. Okey, Akmal. Okey, mangsa tolong turun sikit. Okey. Kita selalu lepas. Okey, tun. Okey dah. Okey, tengok sini. Saya dah letak kain nando yang dilipat di dalam dan ditutupi dengan satu lagi kain nando. Balutan ni dinamakan balutan kulit kepala. Fungsi balutan kulit kepala ialah untuk memberi tekanan pada bahagian luka sebab pendarahan dapat dihentikan pada masa yang sama mengelakkan infection, pembiakan kuman. Sekarang di sini saya nak cross. Saya akan cross di sini. Okey, kita cross. Masa cross, puncak tu biarlah di bawah macam ni. Okey. Puncak tu biar di bawah macam ni. Okey. Cantik kain dia tu. Lepas tu kita pindah ke depan. Pusing depan. Okey. Di depan ni, dua bucu yang saya bawa ni, saya akan buat buku sila. Ya, kiri atas kanan, kanan atas kiri. Cantik. Dan pastikan selari dengan kening dan di tengah-tengah ya buku silanya. Saya akan pusingkan mangsa. Okey, bahagian belakang. Kekemasan. Okey, tengok. Kita pusing. Okey, pusing. Pintal. Okey, tengok. Jadi macam ni. Alright, gunakan kreativiti anda, masukkan ke dalam. Inilah balutan kulit kepala. Sekarang saya nak serah kembali kepada Siapa cikgu? Akmal. Yes. Aduh. Cikgu, tapak tangan saya luka cikgu. Aduh. Luka di tapak tangan, okey. Jangan luka di hati. Itu pick up line ke apa tu? Okey, lepas ni kita nak belajar pula macam mana kita nak balut luka di tapak tangan. Selepas ini, Kokurikulum Didik TV KPM. Aduh cikgu, tolong cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Aduh, luka cikgu, luka. Cikgu Murugan tolonglah rawat saya cikgu. Akmal, dah banyaklah you cedera. Kita tengok yang mangsa sebenar, Akmal. Tengok sikit tapak tangan. Tengok. Tengok. Tunjuk kat depan. Wah. Darah dia lain macam Oh, darah dah kering, luka kering ni. Masih kecederaan tu ada berlaku pendarahan. Kita Okey. tengok mangsa. Aha. Mangsa mengalami pendarahan. Okey. Okey, ini ada kesan luka. Kita kena very slow Okay. Mana kesan luka cikgu? Itu dia. Itu kan marker pen. Ini simulasi. Okey, simulasi. Akmal, bagi saya air. Bersihkan dengan air. Air. Jadi cikgu. Air bersih ya. Cikgu ni belum buka lagi cikgu nampak? Okey. Aduh. Lakonan abah pun hebat. Lagi. Habiskan. Jangan gerakkan. Saya pula yang sakit ni. Okey. Cikgu, mangsa nak kena minum air tak? Jangan bagi apa-apa. Okey. Ini akan menjadi pelapis di sini.
Okey, kita lipat. Fungsi dia adalah bertindak serampang dua mata. Nombor satu, mengurangkan pendarahan. Ya. Pada masa yang sama, mengelakkan infeksi, pembiakan kuman. Para pelajar yang berada di rumah, saya dah gunakan kain nando pertama untuk menutupi luka. Ya. Seterusnya, kain nando kedua adalah untuk menutupi keseluruhan tapak tangan. Yap. Ini adalah kecederaan di tapak tangan, keadaan luka menegak. Bila luka menegak, mangsa tidak boleh lipat tangan ke sini. Sekiranya lipat, luka lama berdarah kembali. Cikgu. Okey, ini kita tarik. Okey, dah. Okey, lepas. Okey, tengok. Nampak tak padding ni? Ya. Okey. Mal, ni ke sini, ni Okey. ke sini. Okey. Setakat ni boleh ikut? Boleh cikgu. Okey, tinggikan sikit. Apabila membuat balutan ini, pastikan kawasan ini dalam keadaan tirus. Tajam, tirus. Okey. Tirus dengan keadaannya tajam lah. B-shape. Dia adalah B-shape. Okey, dah. Macam ni. Okey. Dan kita buat buku sila di bahagian atas. Okey. Nampak, kita buat buku sila. Kiri atas kanan, kanan atas Kiri. kiri. Lepas tu, kita tutupi buku sila sini. Dan kita kemaskan. Baik cikgu. Jadi rumusan dan juga nilai-nilai murni yang kita boleh dapat untuk episod kali ini, Cikgu Murugan. Terima kasih Akmal. Cuba kita tengok banyak ando kita dah buat. Ando besar, ando segitiga, Ya. balutan kepala, Mhm. balutan luka menegak, kecederaan di tangan. Semua ini berfokus kepada kemahiran. Akmal. Betul. Rumusan pada hari ini, anda perlu mahir, anda perlu suka, anda perlu menjiwai balutan-balutan ini. Kalau setakat buat hari ini, esok nak pandai sememangnya tidak. Ya. Proses pembelajaran beransur maju dan mengambil masa. Okey, hendak 1000 daya, tak 1000 daya. Mau tak mau, di tapak tangan anda. Anda sendiri buat keputusan, tepuk dada, tanya selera. Iya. Akmal. Mau tak mau? Mau. Maulah. Cikgu, dengar tak? Cikgu ada dengar tak? Ilham ada panggil tu cikgu. Ilham ada panggil. Panggil saja. Dia panggil kita lah. Jadi kepada anda semua, nampaknya kita ada nak kena bagi bantuan ni cikgu. Okey, ingat temu janji kita di kurikulum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Murugan, Cikgu Murugan. iya, maukah tak mau? Mau. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM